Jadi saya dapat menggambarkan betapa teruknya hidup saya kalau saya tidak dapat pendidikan. Itulah sebabnya saya sendiri mahu mendidik anak-anak ini supaya mereka mendapat sedikitlah udara kemerdekaan, kebebasan untuk menjadi manusia itu. Namaku Mukmin. Aku merupakan graduan Universiti Malaysia Sabah yang Komrad yang membangunkan projek pendidikan sekolah alternatif di Semporna. Borneo Komrad diasaskan sekitar tahun 2017. Ramai kanak-kanak di Sabah khususnya tidak mendapat pendidikan. Kedua adalah kami membasmi buta huruf, yang mana kanak-kanak yang tidak mendapat peluang pendidikan ini, mereka tidak tahu membaca, menulis dan mengira. Kami mahu mengembangkan ilmu dan mengembangkan nilai di dalam diri kanak-kanak ini supaya akhirnya mereka boleh hidup dengan baik, membangun ekonomi secara mandiri. Di Malaysia ada sebuah komuniti yang dipanggil stateless, yang mana komuniti ini adalah orang tanpa negara. Orang tidak bernegara bermaksud orang yang tidak diperakui oleh mana-mana negara. Jadi komuniti ini sebenarnya berada di sepadan Malaysia, yang mana sama ada mereka tidak mempunyai dokumen secara rasmi, atau mereka ini pernah datang atau berkahwin campur dengan orang Malaysia tetapi mereka tidak ada surat menyurat. Saya tinggal di perumahan di daerah Tawau, yang mana kami di sekeliling rumah saya itu ada perkampungan yang dilabel Setinggan. Saya berkawan dengan mereka. Di sana kita tidak ada tanya, oh kau bangsa apa, kau agama apa, kau ada dokumen atau tidak. Kita bermain sahaja. Tapi saya mula terfikir, kenapa ada kawan saya yang tidak mampu pergi sekolah? Jadi bagi saya itu antara satu kesan yang sangat kuat. Okey, Borneo Komrad sekarang mempunyai 3 buah sekolah di Kota Kinabalu, Tawau dan Semporna. Di Kota Kinabalu sekitar 30 orang, Semporna 50 orang dan Tawau 50 orang. Saya percaya pendidikan itu sangat subjektif. Dia boleh berjalan di mana-mana. Di Sekolah Alternatif Semporna khususnya membebaskan anak-anak bertanya dengan mereka setiap hari. Contohnya hari ini saya ajar kesihatan dan keselamatan. Tapi saya membebaskan anak-anak untuk memilih apa lagi yang dorang ada jawab dengan saya. Dorang mau belajar CPR. Jadi itu kami sebagai guru-guru membebaskan dorang. Saya tahu daripada kawan-kawan saya, mereka cakap ada sekolah di situ. Jadi kami pun datang dan banyaklah kami pun bermain game, baca BCD, dan banyak lagi aktiviti yang kami buat. Yang aku pelajari bahasa Melayu, matematik, dan agama, pertanian, memasak. So dibawa pergi hutan, hiking, bercamping. Borneo Komrad bermula dengan membangun ekonomi secara mandiri. Kami ada produk-produk kami sendiri. Kami di situlah bermulanya. Kami bangunkan produk-produk, banyak merchandise yang kami jual. Bahkan produk-produk anak-anak murid kami sudah sampai ke luar negara. Ada yang sampai di Hong Kong, ada sampai di Thailand. Kedua adalah daripada ahli itu sendiri. Mereka sendiri datang, mereka sendiri bayar diri mereka sendiri, tanggung semua gerak kerja yang kami lakukan. Seterusnya kami pergi kepada crowdfunding. Semua dia punya yuran adalah percuma untuk anak-anak. Yang pertama, kami membuka, kami bertanya, kami datang ke rumah bertanya, dorang mau sekolah ke, kami mengangkat. Tapi sekarang ni untuk yang pelajar, dia terbalik pula. Ya ada. Pada mulanya tu malu-malu, macam terasa diri tu asing sebab tiada cikgu pun mengajar, kasih faham sama kami bahwa pendidikan itu penting. Jadi saya makin mau belajar terus. Pada tahun 2015 adalah ketika kita membuat sekolah, kita turun ke kampung-kampung. Sekarang ni masalah stateless ini semakin didengar. Contohnya ketika tahun 2019 Menteri Pendidikan mahu membuka sekolah untuk anak-anak tanpa dokumen, walaupun ia masih lagi belum cukup, tetapi bagi saya itu satu tindakan yang besar.
Aku rasa datang ke sekolah ini aku rasa ada dapat sadarkan diri aku dan aku dapat tahu bahwa masing-masing kami ada hak, kanak-kanak ada haknya sendiri. Borneo Comrade sudah pun membuka sedikit demi sedikit mata masyarakat, terutamanya orang-orang sempurna. Kalau daripada anak-anak ini, bagi saya kejayaan yang paling besar, dan mereka sekarang ni hampir 100% daripada anak-anak yang kami ada di sini semuanya sudah pandai membaca, menulis dan menggira. Sekarang aku jadi cikgu sudah ada, aku berasa bangga dengan diri sendiri sebab aku yang ngajar nih anak bangsa aku sendiri. Cita-cita saya ingin menjadi seseorang yang memperjuangkan kanak-kanak yang tidak berdokumen, tidak berpendidikan,